Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Anda bersama saya Terence Das dan saya Syafiqah Ishak bersiaran secara langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media sehingga jam 10 pagi ini pastinya menerusi saluran MyTV 123, TV1 juga anda boleh saksikan kami menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Jadi hari ini pastinya tumpuan sekali lagi diberikan untuk Prabelanjawan 2025. Jadi hari ini kita akan berikan tumpuan kepada sektor belia, tapi kita akan bicarakan itu sebentar saja lagi. Tapi apa yang lebih penting ialah bagaimana sebenarnya keadaan cuaca semasa, kerana ekoran dengan beberapa buah negeri yang telah pun dilanda banjir dan juga pagi ini kita dimaklumkan dengan fenomena air pasang besar yang berlaku lebih awal daripada waktu yang diramalkan, Terence. Ya, dan fenomena La Nina dikatakan akan melanda Malaysia tidak lama lagi, diikuti juga dengan beberapa fenomena cuaca lain yang tidak dijadualkan sebenarnya untuk berlaku, dan ramalan cuaca menunjukkan bahawa musim monsun timur laut telah pun bermula lebih awal seperti yang Syafiqah sebutkan tadi. Jadi ini menunjukkan bahawa keadaan iklim dunia semakin berubah dan sukar untuk dijangka. Dulu kita boleh katakan pada penghujung tahun sekian-sekian negeri akan menerima limpahan air hujan, tetapi tidak lagi kerana Kuala Lumpur sudah menjadi kota banjir baru. Menyentuh mengenai Kuala Lumpur. Ini keadaan di Kuala Lumpur kalau kita boleh lihat pada 2-3 hari ini. Jadi 120 petugas siap siaga tangani banjir kilat di Kuala Lumpur. Jadi mereka telah pun dikerahkan susulan hujan lebat yang melanda ibu kota malam tadi. Jadi hujan yang bermula sekitar 7.30 malam itu menyebabkan beberapa jalan utama di ibu kota dinaiki air. Jadi antara jalan yang terjejas malam termasuklah Jalan Parlimen, Jalan Sultan, Jalan Pudu dan juga Jalan Kuching. Ya, ini berikutan juga keadaan di kawasan-kawasan lain. 1,643 penduduk terjejas banjir di Pahang juga setakat 9 malam dan ini berbanding 1,737 setakat pukul 9 malam semalam, dan seramai 497 keluarga terjejas ditempatkan di 9 pusat pemindahan sementara yang telah pun dibuka. Jadi bukan sahaja di Kuala Lumpur tetapi di seluruh negara. Manakala di Pulau Pinang pula, Kerajaan Pulau Pinang telah melakukan persediaan rapi bagi menghadapi risiko peralihan monsun timur laut dan fenomena air pasang besar sejak minggu lalu. Jadi persediaan ini termasuklah kesiapsiagaan dari segi pasukan khas, logistik dan juga aset. Dan juga Kedah dijangka berdepan air pasang bermula 18 hari bulan Oktober, 2 hari saja dari sekarang, tarikh di mana belanjawan akan dikemukakan, dan ia bakal mencapai ketinggian sehingga 3.1 meter di 5 daerah di Kedah selama 3 hari bermula tarikh tersebut. Jadi menurut Penguatkuasa Bomba Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Muhammad Sofi Abdul Wahab selaku Sekretariat Penyelaras, pelaksanaan kerja pembersihan bermula petang semalam dan telah melibatkan 2 fasa. Jadi belum siap kerja pembersihan akan pula berdepan dengan situasi air pasang. Kita bersama dengan tetamu kita yang telah bersedia untuk memberikan sedikit laporan berkaitan cuaca yang ekstrim baru-baru ini. Kita bersama Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Met Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, Dr. Muhammad Hisham. Ya, sama-sama. Jadi berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu ini, apakah yang boleh doktor sebutkan tentang keadaan cuaca dan iklim dunia yang menyebabkan pola cuaca yang kian berubah di dalam negara? Okey, sebenarnya ramai orang bagi sebab sebelum ni kita menghadapi musim monsun dan akan beralih ke musim monsun timur laut yang kita jangka akan bermula pada awal November nanti. Belum monsun timur laut, dengar tadi bagi tahu monsun timur laut dah bermula, belum lagi. Belum lagi ya. Okay. Ya, dia masih dalam proses peralihan daripada monsun barat daya nak beralih ke monsun timur laut. Dan dalam situasi keadaan sekarang ni kita kata peralihan ni, jadi angin agak kita kata agak tentu. Ini lebih lembab lah berbanding dengan
Maaf doktor, kita tidak dapat mendengar huraian doktor dengan jelas. Mungkin doktor boleh cuba keluar daripada keadaan kawasan di mana doktor berada sekarang kerana signalnya tidak dapat dicapai. Okey doktor? Okey. Okey. Kalau kita lihat dalam tempoh seminggu ini atau 2-3 hari ini, cuaca yang berlaku di Malaysia ini kita boleh katakan agak luar biasa. Tetapi adakah mungkin kita akan berhadapan dengan cuaca lebih ekstrim selepas ini, doktor? Maaf, nampaknya kita tidak dapat berhubung dengan jelas bersama dengan tetamu kita. Kita akan cuba dapatkan semula Dr. Muhammad Hisham. Dan doktor tadi betulkan saya bahawa monsun timur laut belum bermula, ada peralihan. Dia masih lagi dalam tempoh fasa peralihan. Yang di luar jangka ialah air pasang besar. Kerana kalau kita lihat rakan pelapor kita sudah pun berada di lokasi seawal pagi tadi untuk melaporkan dalam berita pagi, di mana ikutkan jangkaan sepatutnya air pasang besar itu berlaku pada jam 6 pagi. 5 ke 6 pagi. Tetapi apa yang berlaku ialah air pasang besar itu menaik ke tahap ataupun ke paras yang berbahaya seawal 3 pagi lagi, Terence. Jadi kalau kita ikutkan kepada ramalan yang dikeluarkan oleh Malaysia, 5.8 itu merupakan paras tertinggi yang dijangkakan untuk esok. Jadi diharapkan kepada mereka yang terlibat khususnya di kawasan yang berada di Kuala Selangor, Tanjung Karang supaya berhati-hati dan agar sentiasa peka dengan siren yang dikeluarkan. Saya harap kita dapat berhubung semula dengan doktor kerana ada maklumat di luar sana yang mengatakan bahawa monsun timur laut telah bermula dan ada maklumat yang mengatakan bahawa kita berada dalam musim peralihan, dan jika peralihan pun limpahan hujannya begini, apa akan berlaku apabila monsun timur laut tiba pada penghujung tahun nanti. Jadi ini adalah suatu yang perlu kita bersiap siaga untuk menerima keadaan limpahan hujan yang berlipat kali ganda mungkin di kawasan-kawasan yang kurang menerima limpahan hujan. Jadi dengan itu sebentar saja lagi dalam siaran Selamat Pagi Malaysia, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut tentang jangkaan untuk belanjawan bagi golongan belia, apa yang diharapkan oleh mereka. Kita akan bersama dengan Tuan Syed Muhammad Arif, Presiden Persatuan Alumni Fellow Perdana Malaysia. Dan hari ini antara yang menarik juga, jangan pandang kereta lama tidak mampu tidak mampu untuk menjelajah ke 25 buah negara. Ini kereta kelisa, kecil-kecil tapi berbisa. Kecil-kecil tapi berbisa. Itu dia. Berapa negara? 25. 25 negara. 25 buah negara menaiki kereta kelisa ini. Nanti kita akan bersama dengan pasangan anak beranak ini. Ayah dan anak sebentar saja lagi, tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami berdua pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.